Barang siapa yang nak melakukan solat sunat, maka kita datang masjid ni, kita tengok dulu jam di dinding. Waktu qomat tu tinggal berapa minit lagi? Kalau tinggal seminit itu tak payahlah solat qabliyah. Ini seminit lagi atau 2 minit nak pergi ke 1 minit, solat qabliyah juga. Bila pula duk tengok belakang, ada aja orang solat. Qomat kan nanti marah pula. Ada setengah tempatnya marah dengan Tok Bilal. Dia kata Tok Bilal macam-macam lah, dan kataan yang agak kesak pun ada juga. Kita malah nak sebut lah kata-kata mereka ni ada. Sedangkan yang tak betulnya siapa? Bilal tu betul dah. Bilal tu mengikut jam, saat yang telah dikhaskan, yang diperuntukkan. Kalau 7 minit selepas azan 7 minit, maka Bilal qomat lah. Kecuali lah kalau Bilal qomat masih ada lagi 4 minit lagi. Kata dah 4 minit lagi ada waktu untuk apa ni yang dikata untuk solat, dia qomat dah, barulah solat untuk Bilal. Ni sedang elok, kosong dah, habis dah masa untuk diberi peluang untuk solat qabliyah, sunat qabliyah, dia semayang juga. Lepas tu dikata macam-macam lah kata Tok Bilal. Yang tak betulnya pada jemaah. Lepas tu tuan-tuan tak selesai masalah ni. Jemaah pula yang faham tadi, nak solat qabliyah, marilah awal. Mari awal. Lepas azan je semayang. Semayang. Ni dok mari lewat nak semayang juga. Ini tak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa, terusnya muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat hari ini. Mudah-mudahan dengan taatnya kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah, dengan inayahnya, dengan qudrat dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat usulai kita pada pertemuan kali ini untuk meneruskan lagi pengajian kitab Fiqh Kesempurnaan Solat. Dan pada malam ini kita sambung lagi perbincangan bawah tajuk siapakah yang berhak menjadi imam. Ya, kita dah masuk dah mukaddimah, dan kita terus lagi pada malam ini apa yang nak disampaikan berkenaan orang-orang ataupun yang dikatakan apa dia yang berhak menjadi imam ini.
Jadi semua kena tahulah, yang imam yang dilantik sudah pastilah kena tahu, dan begitu juga imam yang akan jadi imam, bukan imam yang dilantik. Ini kena belajar juga. Sekira imam tak ada, maka kenalah jadi imam. Dah, imam tak ada, maka dilantiklah seorang untuk menjadi imam. Jadi kena tahulah bagaimana nak jadi imam tu. Okey. Yang pertama, jangan menjadi imam kepada kelompok menjadi kelompok atau golongan orang atau sesuatu jamaah sekiranya mereka tidak menyukainya, dan jangan hendak menjadi imam sekiranya diketahui bahawa di belakang daripada kalangan makmum itu terdapat orang yang lebih layak mengimami jamaah. Ini yang pertama. Disebut jangan menjadi imam seorang itu sekiranya orang itu tidak disukai. Orang tak suka dia menjadi imam. Malah ada hadis yang menyebut tidak akan masuk surga seorang yang menjadi imam sedangkan jamaah tidak menyukainya. Berat juga. Kan? Sebab itu kena tahu, tak boleh orang kata jadi imam sebarangan lah. Kena tahu juga orang suka ataupun tidak. Kalau tak suka, maka dilarang. Mengikut karangan ulama dalam kitab ini mengatakan jangan menjadi imam orang yang tidak disukai oleh para jamaah. Dan begitu juga sekiranya mereka hendak menjadi imam sekiranya diketahui bahawa di belakang dari kalangan makmum itu terdapat orang yang lebih layak mengimami jamaah. Imam ni pun tak boleh jadi imam kalau ada orang yang lebih layak menjadi imam ketika itu. Tak boleh jadi imam, kecuali jika orang itu menolak daripada mengimami mereka. Imam yang nak jadi imam ni, dia tengok belakang ada orang yang lebih layak jadi imam daripada dia. Dia tak boleh jadi imam. Dia kena suruh orang yang lebih layak menjadi imam yang duduk di belakang dia tu. Pada ketika itu, sekiranya bagi orang yang menolak menjadi imam, maksudnya orang yang berkelayakan tadi, orang yang berkelayakan tadi disuruh menjadi imam, tetapi dia tak nak, dia tak naik, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh atas orang yang tidak mengambil atau menjadi imam sedangkan dia tahu, dia berilmu untuk menjadi imam. Tentang ini yang pertama mengenai seorang imam. Dah macam mana imam yang sudah dilantik? Imam yang sudah dilantik tu tidak timbul masalah lah, pasal sudah dilantik. Sudah dilantik itu, begitu juga sebelum dilantik dilihatlah. Sebab itu perlu juga orang kata melihat pandangan jamaah setempat. Bila nak angkat menjadi imam seorang itu, maka kita kena survey, kena tengok. Kalau boleh buat undian, boleh buat undian, ngundi tak? Siapa yang suka kita nak latih imam ni, siapa yang suka ni, tolong tolong apa? Tolong bagi tahulah sama ada setuju apa atau tidak. Dia tengoklah keputusan. Maknanya kalau ramai yang menyetujuinya, layaklah. Maknanya ramai orang suka. Kalau sikit, maka tidak boleh dilantik imam itu. Tentang itu sepatutnya berlakulah. Tapi hari ini tak. Kadang-kadang seorang itu dah dipilih oleh seseorang, maka diangkat terus. Tak lihat dah sama ada dia tu disukai ataupun tidak, dilantiklah. Maka bertanggungjawablah bagi orang yang melantik itu.
Dia lah pula akan ditanya di soal oleh Allah Subhanahu Taala, mengapa dilantik imam yang tidak disukai oleh para jemaah. Tuan-tuan, berat sebenarnya ni jadi imam pun. Yang keduanya, seorang yang hendak menjadi imam hendaklah menjaga waktu-waktu solat. Pertama, orang jadi imam ni dia dalam keadaan sentiasa jaga waktu solat. Maksud diri dia tu, dia jaga waktu. Dia semayang di mana-mana, sama ada di rumah ataupun di surau atau masjid, memang orang ni dia jaga waktu. Bukan jenis orang semayang lewat, kadang-kadang semayang awal, kadang-kadang lewat, lepas tu dia jadi imam. Maka orang ni pun juga tidak layak menjadi imam. Ya. Dan begitu juga dengan mengerjakan solat di awal waktu ketika mana dia sudah dilantik menjadi imam. Bila dia jadi imam, maka dia hendaklah menyegerakan solat itu di awal waktu, kerana keutamaan solat di awal waktu itu lebih baik jika dibandingkan dengan solat di akhir waktu. Bila masa tu, bila dah orang azan, tengok nak semayang dah ni, jangan tunggu lama sangat. Jangan sehingga lama sangat tunggu ni barulah disuruh bila qamat, barulah dilakukan solat. Tak berelok, tak elok. Maka dikata disegerakan. Maksudnya masih lagi menepati dalam ruang lingkup, iaitu di awal waktu. Ibarat keutamaan akhirat melebihi dunia. Nak kabarnya, solat awal waktu itu adalah kedudukannya. Keutamaan akhirat melebihi daripada dunia. Seorang imam tidak perlu menanti kehadiran pada jemaah yang ramai sehingga melewatkan masanya. Boleh tunggu biar ramai dulu baru qamat. Dia kebetul bila yang qamat lagi, orang tak ada lagi ni. Tak boleh. Qamat terus. Qamat terus. Tadilah jangan orang kata sudah azan qamat terus. Tak. Maksudnya waktu dah ditetapkan. Hari ni ada jam digital kan, macam jam di masjid ni kita nampak ada waktu selepas azan tu, nak qamat tu ada lebih kurang 8 minit ataupun 7 minit, atau bawah pada 10 minit lah. Maksudnya apabila sampai je masa tu, habis dah, tinggal kosong dah, waktu qamat tu terus qamat. Jangan tunggu, jangan tengok tak ada orang lagi ni, jangan qamat. Kata tu imam. Maka ingat, jangan lakukan sedemikian, sebab kalau tunggu lewat, maksudnya dia telah melewatkan solat, sedangkan waktu qamat tu dah sampai masanya. Imam harus menyegerakan solat tanpa berlengah-lengah, sebab keutamaan solat di awal waktu lebih tinggi nilainya daripada menunggu pada jemaah yang ramai. Besar lagi solat di awal waktu ni berbanding menunggu jemaah sampai ramai-ramai ni baru nak qamat. Yang kata afdal tunggu ramai-ramai baru kita qamat. Dah, afdal lagi solat awal waktu. Lebih utama. Lebih utama dikata, menunggu jemaah yang ramai. Maka itulah waktu dia. Waktu yang telah ditetapkan ada pada jam, pada di dinding. Sebenarnya dalam masalah jemaah begitu juga. Barang siapa yang nak melakukan solat sunat, maka kita datang masjid ni, kita tengok dulu jam di dinding. Waktu qamat tu tinggal berapa minit lagi. Kalau tinggal seminit itu tak payahlah solat qabliyah. Ini seminit lagi atau 2 minit nak pergi ke 1 minit, solat qabliyah juga. Bila pula duk tengok belakang, ada aja orang solat qamat kan, nanti marah pula. Ada setengah tempatnya marah dengan Tok Bila. Dia kata Tok Bila macam-macam lah, dan kataan yang agak kesak pun ada juga. Kita malah nak sebut lah kata-kata mereka ni ada. Sedangkan yang tak betulnya siapa? Bila tu betul dah. Bila tu mengikut jam, saat yang telah dikhaskan, yang diperuntukkan
Kalau 7 minit selepas azan 7 minit, maka bila qomat lah. Kecuali lah kalau bila qomat masih ada lagi 4 minit lagi. Kata dah 4 minit lagi ada waktu untuk apa ni yang dikata untuk solat, dia qomat dah, barulah solat untuk bila. Ni sedang elok kosong dah, habis dah masa untuk diberi peluang untuk solat qabliyah, sunat qabliyah, dia semayang juga. Lepas tu dikata macam-macam lah kata untuk bila. Yang tak betulnya pada jemaah. Lepas tu tuan-tuan tak selesai masalah ni. Jemaah pula yang faham tadi, nak solat qabliyah, marilah awal. Mari awal. Lepas azan je semayang. Semayang. Ni dok mari lewat nak semayang juga. Ini tak kena. Tambah waktu subuh pula. Pakat nak kerja sunat apa? Fajar. Raka'ataini fajri. Solat sunat fajar ni besar tuan-tuan, pahala dia. Pahala dia lebih daripada dunia dan isi dia. 2 rakaat. Begitu juga. Mari dah lewat nak semayang, orang nak qamat ada disebut nak semayang. Tu bila duk tengok nak qamat, ada lagi. Orang baru mari tengok, ada orang semayang, dia kat takbir semayang lagi. Lepas tu orang mari baru pula tengok, ada lagi semayang takbir. Lah subuh pukul 7 awak dia. Tu bila duk tunggu jemaah yang nak semayang. Inilah yang tak kena masyarakat kita hari ni, tuan-tuan, Baik. Jadi itu yang kedua. Yang kedua maksudnya jangan menunggu jemaah ramai baru nak qamat, sedangkan waktu untuk qamat itu sudah tiba, sudah sampai masanya. Maka tidak sekali-kali boleh menyalahkan akan bila. Jangan kata tok bila gitu begini. Yang salahnya kita. Baik. Yang ketiganya, seorang yang akan mengimami pada jemaah. Itu imam ni. Hendaklah meniatkan dengan ikhlas kerana Allah, serta dengan perasaan untuk menunaikan amanat Allah. Ikhlas. Ini setinggi-tinggi amalan lah seseorang itu, duduk pada ikhlasan seseorang itu. Untuk menunjukkan keikhlasannya, sebaiknya seseorang yang menjadi imam itu tidak mengambil upah atau bayaran daripada menjadi imam. Ini hak terbaik lah. Tapi kita jarang ada jumpa imam yang tak ambil upah ni, tak dibayar. Sebab situasi hari ni, situasi hari ni lah, tak sebagaimana zaman Nabi SAW. Para sahabat memang tugas imam bila ni tidak dibayar, tidak diupah. Tapi hari ni diupah dan dibayar. Mengikut keadaan zamannya, sebab memerlukan wang ringgit itu. Imam tu dengan masa keluarga dia, dengan anak dia tinggal rumah, nak mari masjid dan sebagainya, maka selayaklah dia diupah. Maka bolehlah dia mengambil upah itu, mengambil upah itu. Namun tidaklah boleh imam itu menetapkan upahnya. Tak boleh imam tu letak pula harga sekian-sekian. Ikut apa ni, ikut masjid lah, ataupun ikut ini majlis agama. Majlis agama jaik tak? Jaik yang menguruskan hal alam. Begitu juga imam yang dilantik oleh masjid, maka mengikut kemampuan masjid lah. Tak boleh tok imam itu pula pandai-pandai letak pula harga dia. Nak harga dia lebih ataupun tinggi, tak boleh. Lepas itu tak boleh meletakkan harga. Dan apabila menjadi imam, dah menjadi imam dan ada bayaran, maka hendaklah dia melaksanakan tugas itu. Jangan ponteng. Sebab dah lantik ni, bayarnya tiap-tiap bulan ni. Tiap-tiap bulan masuk berapa? 800 contoh, 1000. Awak tak mari, awak ponteng. Tiap bulan jolok dapat 1000, guna 1000 tu. Di mana kedudukan duit itu? Kedudukan duit itu adakah betul atau tidak? Tuan-tuan sendiri pun dapat menilai. Kecuali kalau ada urusan yang orang kata tak nak elok lah, urusan penting lah, sangat-sangat, bolehlah bagi ke orang. Tapi kalau main monteng semua, suruh orang pula jadi imam, ini masalah.
Nah, gaji dibayar bulan-bulan. Sepatutnya tiap-tiap malam, tiap-tiap hari dia kena berkhidmat. Sepatutnya lah kan. Sebab dibayar gaji bulan, bukan gaji hari. Lepas itu bila hari Jumaat kadang-kadang kita tengok imam yang bertugas haji ada, imam yang tak bertugas tak mari. Kan ada masalah juga. Sekiranya imam yang bertugas itu dalam keadaan kecemasan, sakit, siapa nak ganti? Siapa nak ganti? Imam tengah baca khutbah. Sakit, pening kepala, tumbang atas tu. Siapa nak ganti? Patutnya backup imam lah. Sebab tu imam yang dilantik ni semua hadir. Semua datang. Tak. Sebab gaji itu diterima setiap bulan. Tak boleh bagi tugas ini kepada orang lain. Ini tugas kita. Hak ni kena jawab lah ni di hadapan Allah. Kecuali kalau imam itu tidak mengambil upah. Contoh ada surah tak? Masjid biasanya adalah sama ada diupah dibayar oleh jaid ataupun mu'id ataupun masjid itu sendiri. Adapun surah kita tengok ada imam-imam ni dilantik tapi tak diupah. Ni lain cerita. Tak apalah kita nak datang pun. Ada urusan ke apa kan, ada pas je kawan-kawan dia. Mu naik lah. Atuk Bilal lah ambil contoh. Tak apalah sebab tak dibayar upah. Tak ada gaji pun. Masalah ni hak bergaji ni, ada upah ni. Tak mari saja. Bukan sini lah, di masjid lain. Masjid ni okey je nampak dah. Gitu dia. Hal ini berhubung dengan pembayaran dan upah sebenarnya bergantung kepada keadaan dan situasi yang munasabah tadi. Mengikutlah pendapatan masjid itu. Masjid dengan mesyuaratnya, kena mesyuarat juga. Jangan seorang je buat keputusan. Kena mesyuarat dengan ahli jawatan kuasa. Bagaimana ni? Contoh, imam biasanya imam nombor 3 dah tak? Biasanya mu'id majlis ni akan bayar 2 je imam 1, imam 2. Imam 3, 4 ni biasa masjid bayar. Maka di situ kena buat musyawarah. Mesyuarat dulu, minta pandangan ahli jawatan kuasa berapa nak bagi. Jangan ikut tuntutan imam tu. Imam nak berapa tak boleh. Tak tengok apa ni berapa kita mampu bayar. Itu sebenarnya tuan-tuan. Baik. Jadi yang ketiga ni sama juga berat. Tugas yang diambil itu tidak dilaksanakan. Termasuklah hak Nabi sebut tu. Yaum mahsyar besok Nabi jumpa dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu. Mana kaum Rasulullah SAW melihat kaumnya berjalan-jalan, jumpa beban, lalu dia memikul beban itu. Dia jumpa beban, dipikul. Jalan lagi, nampak beban, dipikul lagi. Sampai mepeh orang kata. Sampai menerak. Duk tambah orang, kau berat, kau buang. Dia dok, kau tambah, kau berat, kau tambah. Apa dia ni? Nabi tanya kepada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, inilah kaum ya Muhammad, ambil jawatan tapi tak laksanakan jawatan itu. Sibuk nak jawatan, tapi tidak amanah, tak jujur, tidak. Kalau dalam bab iman ni tidak berhikmat lah, tak mari. Bukan alasan yang konkret lah kan. Ini alasan-alasan lain untuk apa, tidak ada kena-mengena kan. Kecuali kalau sakit, urusan keluarga memang memerlukan, tak apalah. Ini disebut yang ketiga. Yang keempatnya, seseorang yang akan mengimami pada jemaah tidak seharusnya tergesa-gesa untuk bertakbir. Ini pun ilmu juga. Orang yang jadi imam, dia tak boleh terus je Allahu Akbar. Tak boleh. Kerana dia perlu terlebih dahulu memastikan para makmum yang berada di belakangnya berada dalam saf yang lurus, rapi dan teratur. Lepas tu sekurang-kurangnya disebut Issawu sufufakum, luruskan saf. Sungguhnya betul lurus saf itu sebahagian daripada kesempurnaan solat berjemaah. Dia kena royak, kena khabar pada jemaah. Dan pastikan jemaah yang ada itu masuk saf dulu, rapat dulu. Hak mari lewat tu saya kira biar gilah ni hak ada ni. Pastikan semua masuk saf, rapat molek, barulah imam itu akan takbir Allahu Akbar. Sebab apa? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Anas beritahu Nabi SAW apabila jadi imam, Nabi tidak akan mengangkat takbir
selagi makmum di belakang pada jemaah tidak belum sempurna sah. Malah Nabi menyelinap masuk sah-sah yang ada, membetulkan dada yang ke depan tolak ke belakang, yang ke belakang tolak ke depan, yang tak rapat rapatkan. Lepas tu bila dah semua dah rapat luruh, barulah Rasulullah SAW mengangkat takbir. Ingat tu, Nabi tak akan angkat takbir. Lama mana, lama itulah. Sebab itulah peringatan juga kepada jemaah. Apabila qamat dah selesai, masuk dalam sah. Bila nak naik ni, bila nak masuk dalam sah? Ketika qamat. Bila sebut qad qamatis salatu qad qamatis salah. Ini hak paling lewat, kita bangun, kita masuk dalam sah. Jangan sampai Allahu akbar, la ilaha duk geliat lagi dinding gini duk geliat, duk gitu lagi Tok Imam dah naik dah ni, dah beri arahan duk geliat lagi. Itu jadi lambat tu. Kadang-kadang Tok Imam baca pula qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Baca tu ialah satu untuk membentengi daripada gangguan syaitan. Baca itu nak melambat-lambatkan supaya makmum ni mari masuk dalam sah. Dia nak kat takbir ni, dia duk geliat lagi. Ni kena betul ni tuan-tuan. Banyak tempat lagi ni lah berlaku. Sebab Nabi sebut Nabi sembahyang macam tu, dan ulama telah memberi peringatan ni. Iman dia tidak akan mengangkat takbir sebagaimana Rasulullah SAW. Begitu je sahabat yang lain. Sayyidina Umar bagaimana? Kisah Sayyidina Umar masa menjadi imam, ketika hayatnya sebagai Amirul Mukminin, jadi imam. Takut tuan-tuan. Bila khabar betul lurus sah, apa Sayyidina Umar buat keluar pedang ni, tarik dia ukur ni, serak. Siapa hak tumit duk lebih tu, sakutlah pada pedang dia. Gitu dia. Sebab nak khabar tu bagi luruh, bagi apa ni, rapat, dan tumit di belakang tu sama, selari sama je. Sebab itu takut para sahabat yang lain, bawah pimpinan Sayyidina Umar Khattab, dia tegas dalam melakukan solat berjemaah. Sebab apa? Dia melaksanakan apa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Maka apabila buat sedemikian, tak ada lagi lah hok ambil peluang, hok bergeliat, hok tak betul, tak luruh. Jadi boleh cepatlah sikit imam itu akad takbir. Dia tunggu. Tunggu bila ni. Dok bangun-bangun pun lagi pun ada. Dok bercakap lagi, sembang lagi. Masya-Allah. Sebab disebut dah tadi, apabila akad takbir ketika ada lagi makmum yang belum masuk dalam sah, lurus sah, maka tidak ada kesempurnaan solat berjemaah. Hak kemudian tu biar dia mari kemudian dia mari, dia masuklah. Ni hak ada, cerita hak ada. Gitu. Jadi sebelum bertakbir, sebaiknya imam meminta kepada para jemaah supaya meluruskan sah dan memenuhi sah-sah yang kosong. Dan menoleh ke kanan dan ke kiri sebelum memulakan solat. Tengok kiri kanan, belakang, depan tu. Lepas tu dia suruh pusing dulu, menghadap jamaah imam ni. Dan sebelum dia nak akad takbir, dia pusing belakang, dia tengok dulu keadaan jemaah. Kanan, kiri. Ada lagi dah ruang kosong, maka dia suruh masuk betul, lurus dan sebagainya. Bila dah okey semua, barulah dia akad takbir. Menurut dalam satu riwayat, bahawa para sahabat dahulu ketika hendak mendirikan solat secara berjemaah, mereka akan merapatkan kedudukan mereka sehingga bahu-bahu mereka saling bersentuhan. Ini nak menunjukkan tanda rapatnya sah. Ukuran pada mana tuan-tuan? Pada kakinya ke betihnya? Tak. Ukurannya pada bahu. Kalau bersentuh bahu itu antara satu sama lain, maka rapatlah sah tu. Kalau tak sentuh, maka belum lagi rapat. Maka ingat, apabila tak sentuh bahu, tak rapat lagi sah, pahala solat berjemaah tidak dapat. Ataupun tidak ada kesempurnaan dalam solat berjemaah. Gitu dia. Kalau nak dapat betul-betul lah. Sebab tu kita tak ambil penat. Mari solat jemaah, tak dapat pahala jemaah. Memang jarak sampai sekaki seorang, ataupun setengah kaki seorang. Tambah rapat, macam-macam alasan panas, tak selesa. Nak selesa, mayang seorang di rumah. Nak selesa, kamu seorang semayang tak. Sebab tu dia kata solat berjemaah ni adalah satu apa?
satu perkara yang perlu ada ketabahan, kesabaran. Dia kata dia termasuk juga orang mari solat berjemaah ni, orang yang berjihad fi sabilillah termasuk juga. Orang yang berjihad tadilah tinggal rumah, tinggal keenakan di rumah tu. Baik kenderaan, rumah, anak, bini dan sebagainya. Tinggal keselesaan. Kalau ikut sedap sembahyang rumah seorang ni, kita seorang je. Ikutlah nak tebur lagu mana, nak pulah, nak musing lagu mana seorang diri. Tapi hilangkan itu, mari berjemaah ni kita ada kesabaran. Kita sabar dan kita tunduk patuh apa yang dikehendaki dalam agama kita apabila melakukan solat berjemaah. Sabarlah sekejap. Kurang-kurang apa minit? 7 minit je. Tak lama pun 7 minit. Lepas tu pusinglah, duduk belakang, keluar dan sebagainya. Masa sembahyang tu je lah, Begitu juga dengan tumit-tumit kaki mereka. Hendaklah sama. Ini kita dah ada sah dah ini dah. Sah kita dah comel dah. Maka ukuran mana tumit? Tumit pada garisan lah lah. Sah kita tu. Garisan yang las tu bagi sama. Ni dah ada ke depan, ada hak tengah. Sama juga, belum lagi yang dikatakan sempurnanya sah seseorang itu ataupun jemaah itu. Ini adalah bagi memberi keselesaan kepada para jemaah dalam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya posisinya sudah selesa, tak perlu lagi bergerak kerana duduk pada tempatnya dalam keadaan yang telah ditetapkan. Mana selesa ni bukan maksudnya ada ruang, ataupun luas tempatnya dah. Selesa maksudnya yang posisi yang betul dah. Dengan tapak dia, kaki dia dah pijak dengan nyata. Tumit dah, dia duduk dah di garisan sah belakang. Dan dia rapat molek dah. Itu kata selesa. Bukan selesa kata ada ruang lagi dah. Maksud selesa maksud ni dia dah duduk pada tempat yang telah betul tadi. Okey, itu yang keempat. Kemudian yang kelimanya, seorang yang menjadi imam kepada para jemaah hendaklah melafazkan takbirnya secara terang, jelas dan dengan suara yang nyaring. Ini tugas imam. Ini tidak masalah lah sebab kita pakai mikrofon. Pakai mic kan. Slow pun bunyi kuat. Kan? Namun begitu dia tetap lagi tidak menjadi masalah lah bagi imam ni. Dia takbir dan dia baca dalam solat jahar ni kuat, tidak salah bagi dia. Kecuali makmum. Makmum menjadi kesalahan lah kalau baca kuat. Imam, dia imam memang kena baca kuat. Tambah sembahyang yang jahar. Mana sembahyang jahar? Maghrib, isyak, subuh. Suaranya nyaring, kuat. Takbirnya, baca Fatihahnya, surahnya, itu menempatilah kan. Adapun makmum, dia baca sekadar qaulinya, hanya dia mendengar, ataupun orang yang pertama sebelah dia tu, orang yang pertama sebelah dia mendengar. Apabila orang yang ketiga mendengar, pertama, kedua, ketiga dengar, maka dia sudah jadi perbuatannya itu haram. Apatah lagi suaranya mendengar seluruh masjid. Sama kuat dengan tok imam. Ini pun satu juga. Ini pada jemaah. Adapun imam memang disuruh sebut atau baca dengan kuat, terutama takbir ratu ihram tadi. Sebab apa imam perlu menyebut dengan nyaring dan kuat? Kerana dia bawa makmum belakang. Kalau slow slow, tak ada mic pula. Allahu akbar. Orang belakang dengar tak? Tak dengar. Imam ni takbir ke tak lagi ni? Betul tak? Dia nak sembahyang jemaah di belakang ni. Orang ramai pula tu kan. Tak nampak dah imam ni. Kalau dua sah tu nampaklah imam depan kan. Nampak akak tangan. Ni duduk jauh belakang. Imam takbir Allahu akbar. Tertanya-tanya jemaah di belakang. Takbir tak lagi ni. Tambah pula kalau muslimat duduk dalam kawasan yang telah ditetapkan, tertutup macam tu, tak nampak, suara pula tak dengar. Itu yang berlaku tu. Bila bagi salam, salam slow sangat, Assalamualaikum warahmatullahi, tak dengar orang belakang. Orang puan pun tak dengar. Duduk tahiyat akhir gitu dah. Bila Tok Imam ni nak bagi salam ni, duduk tunggu. Tok Imam sudah balik rumah dah. Kenapa? Kerana tak bunyi kuat. Sebab itu perlu kepada bunyi kuat. Tak apa kuat, tak ada masalah. Begitu juga dengan bacaan ayat-ayat dalam solat perlu jelas, terang, nyaring.
Dan dibaca dengan suara lunak. Lunak ni termasuk apa dia? Ngaji jugalah. Disebut taranum lah. Belajar ilmu taranum. Berlagu orang kata disebut suara lunak. Iaitu bagi solat jahar, iaitu solat maghrib, isyak dan juga subuh. Hak ni kena belajar juga sebagai imam. Seterusnya menjadi kewajipan seorang imam juga yang perlu dipenuhi semasa melapaskan bacaan dalam solat, iaitu 3 perkara. Ada 3 perkara pula dalam sembahyang ni. Apa dia? Yang pertama, seorang yang imam menjadi imam solat tidak seharusnya menguatkan suaranya semasa membaca doa iftitah dan ta'awuz. Ini semua orang diam, slow belaka baca. Dibaca secara sir, perlahan, sama ada imam ataupun makmum. Sama ada sembahyang sir, sembahyang jahar. Maghrib, isyak, subuh pun dia kena baca slow. Mana tempatnya? Doa iftitah. Allahu akbar kabira. Jangan baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Macam Al-Fatihah juga. Tak, jangan. Sama juga auzubillah. Auzubillah duduk mana? Ta'awuz ni sebelum kita baca Fatihah. Sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tapi secara perlahan. Tak boleh baca auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim sama kuat dengan bismillah dengan Fatihah. Tak betul. Bacaan kedua-dua doa ini seperti dengan bacaan solat secara individu, iaitu secara perlahan ataupun secara sir tadi. Dan satu lagi diberi peringatan, imam terutamanya bacalah doa iftitah. Jangan terus Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Baca Fatihah terus. Doa iftitah tak baca setara. Tak. Kalau sembahyang sunat tak apalah. Tapi kalau jadi imam, maka bacalah doa iftitah ini. Sebab pada masa itu makmum pun baca doa iftitah juga. Sama-sama baca doa iftitah. Barulah lepas itu baca Al-Fatihah. Sebab ada juga tempat untuk imam tak baca doa iftitah, terus je Al-Fatihah. Ya, sunat, memang sunat doa iftitah ni. Tapi doa iftitah kalau kita tengok makna dia cukup memberi kesan bagi orang solat. Sama dia berjemaah ataupun seorang. Maksud doa iftitah tu, tuan-tuan, dah kita kupas dah dalam bab itu pada episod yang lepas. Yang keduanya, seorang yang menjadi imam pada jemaah perlu menjaga 3 perkara. Tempat perhentian, ada tempat kena berhenti seketika. Mana pula ni, tuan-tuan? Apa perhentian seketika? Ya, ini diam sekejap. Jangan terus je. Diam sekejap, seketika. Pertama, di mana tempatnya? Selepas melepas takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram, Allahu akbar, berhenti sekejap. Barulah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dibaca doa iftitah. Jangan Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira, terus je. Nak pergi mana? Ataupun terus lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, sambung terus takbiratul ihram dengan doa iftitah. Sekali arung dia buat. Ni lagi berat ni. Jadi takbiratul ihram dia asing dengan Allahu akbar kabira, doa iftitah tu dia asing. Jangan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sekali takbiratul ihram dengan doa iftitah. Ada juga kadang-kadang kita dengar orang lagu ni, jangan buat kerja ni, maka boleh jadi tak sah sembahyang seorang itu, sebab takbiratul ihram dia merupakan wajib. Doa iftitah sunat aja. Jadi kena berhenti sekejap baru baca doa iftitah. Kemudian seterusnya, selepas baca doa iftitah, membaca Al-Fatihah. Dan semasa membaca Al-Fatihah, selepas membaca Al-Fatihah, kena berhenti juga seketika. Lama mana ni? Lama sekadar makmum ni yang duduk belakang kita sebagai imam ni, separuh bacaan Fatihah dia, ataupun habis Fatihah dia. Habis Fatihah dia, ataupun separuh. Jangan terus waladdallin, terus je bismillahirrahmanirrahim.
Dah lah terus baca surah pendek pula. Inna a'tainakal kautsar. Bayangkan tuan-tuan. Makmum baru bismillahirrahmanirrahim. Dia inna a'taina, makmum bapak laju lari 190 km sejam. Nak perambat kutub imam takut tak ada rokok. Itu dia. Lepas tu ulama dia letakkan ni, gap-gap panduan-panduan. Ada jenis lagu ni Tok Imam terus je tuan-tuan, pernah jumpa tak? Allah, nyanyi sungguh kepada jemaah ni. Masalah jemaah ni dia adalah makmum muafiq. Makmum muafiq dia kena habiskan Fatihah. Kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk tak apalah, imam yang tanggung. Nah, dia mari Allahu Akbar, imam rakaat, dia pun rakaat. Baca Fatihah, tak baca sikit abu. Sah sembahyang dia. Tapi bila muafiq, dia mesti habiskan Fatihah. Dan nak habis ke mana? Inna a'tainakal kautsar. Tinggal lagi kau dia belajar. Kau belajar, dia kata boleh baca lagi Fatihah selagi imam tidak melakukan perbuatan besar yang keempat. Tidak melebihi perbuatan besar 3. Maknanya yang keempat lah. Maksudnya Allahu Akbar rakaat, dia boleh lagi baca Fatihah. Sami Allahu liman hamidah, boleh lagi baca Fatihah. Allahu Akbar sujud. Ingat, jangan begitu imam duduk antara dua sujud. Dia belum habis lagi Fatihah, maka dia tak dapat sah. Itu masalah yang kena tahu ya. Sebab tu dia kata bagi ruang makmum di belakang baca sekurang-kurang separuh ataupun habis. Bila separuh habis ni tak apalah nak baca inna a'tainakal kautsar pun, betul tak? Sebab makmum nak habis dah Fatihah ataupun habis dah Fatihah. Nah gitu dia. Ya, tuan-tuan. Dan yang ketiganya, dia ini selepas membaca surah tadi, iaitu ayat. Contoh inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berhenti sekejap. Jangan inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Allah nak pergi mana kok? Inna syani'aka huwal abtar. Berhenti sekejap. Allahu Akbar. Barulah. Ini tempat penghentian disebut. Ada 3 tempat apabila seseorang menjadi imam dan tuan. Okey? Jadi masuk dah waktu tu kita berhenti dululah. Tak? Sebab kita nak sembahyang sunat pula. Dah, sunat qabliyah. Insya-Allah kita sambung lagi bahagian yang seterusnya ataupun bab seterusnya mengenai imam dan juga termasuk makmum sekalilah tuan-tuan untuk kita mendapat kesempurnaan solat insya-Allah. Okey? Jadi sekadar ini kursus ilmu kita pada malam ini. Mohon maaf kesilapan, kesalahan tulis. Tapi yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kerana masa sendiri. Namun hakikatnya daripada Allah Ta'ala segalanya itu sudah lintas sebagai kafarah. Dan juga surah Al-As. Subhanallahumma bihamdih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.